Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu tuan-puan, lewat hari ni minta maaf banyak tuan-puan. Jam tadi, jam di rumah. Dia jam, dia tengah jalan tak jam hari ni, hari Ahad. Dia di rumah dia jam. InsyaAllah kita sambung. Kita dah tak lama nak break ni tuan-puan. Kita break 10 lebih. Ini dah dekat pukul 10. Baik, muka surat 48 tuan-puan, tajuk baru, sebat-sebat wajib mandi. Okey, tajuk baru tuan-puan hari ni iaitu sebat-sebat yang mewajibkan mandi di dalam sistem taharah ataupun sistem bersuci dalam agama kita. Ada sebab-sebab yang diperuntukkan untuk kita wajib mandi, bukan sunat. Ini kita nak bincang perkara yang wajib mandi. Akan datang dalam kitab ibadat juga kita akan bincang perkara-perkara yang sunat mandi, dipanggil sunat mandi, mandi sunat. Baik, sebat wajib mandi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bermula setengah daripada syarat sah sembahyang itu hendaklah, ini wajib, suci daripada segala hadas. Ini bersih badan kita daripada segala hadas, yani segala kotoran yang tidak dapat dilihat, itu dipanggil hadas. Bermula segala sebat yang wajib mandi itu mana-mana satu daripada 6 perkara. Jadi 6 perkara sebat wajib mandi. Kita lakukan salah satu daripada 6 perkara ini, maka dihukumkan status kita wajib mandi. Kalaulah kita tak mandi tuan-puan, buat ibadat tanpa kita mandi, menyebabkan ibadat kita tidak sah. Itu pentingnya sistem bersuci dan agama kita, kerana dia melibatkan ibadat ataupun dia melibatkan sembahyang. Sekiranya bersuci itu tak betul tuan-puan, bersuci ataupun dia tak bersuci, ataupun bersuci tapi tak mengikut peraturan yang diperuntukkan oleh syarak, menyebabkan tidak sah bersuci dia, ataupun tetap dia berada dalam hadas, jadi sembahyang dia statusnya tidak sah. Sembahyang dia tidak sah. Itu penting, tak boleh skip bersuci ni, kena belajar juga. Okey, yang pertamanya daripada 6 sebat wajib mandi, iaitu mati. Mati ni wajib mandi. Maka wajib, cuma wajib ni bukan wajib ke atas orang yang mati. Orang mati ni tuan-tuan, dia tak ada hukum atas dia. Dipanggil bahasa syarak, dipanggil orang yang mati ni dia dah tak mukallaf. Dia dah tidak ada hukum di atas dia. Tak mukallaf ini, dia tidak lagi ditaklif hukum ke atas jenazah ataupun ke atas mayat. Tidak lagi ditaklif ataupun dipertanggungjawabkan hukum ke atas dia. Cuma orang yang mati ni tuan-puan, dia berada dalam kategori jenis mukallaf. Kita ni macam kita, dia ada mukallaf. Yang keduanya jenis mukallaf. Ada orang yang belum mukallaf tapi dia jenis, dia belum mukallaf, cuma dia ni berada dalam kategori ataupun orang panggil jenis mukallaf. Jenis mukallaf ni ada 2. Pertama belum mukallaf, yang keduanya dia dah tak mukallaf, iaitu dah tak dipanggil mukallaf, iaitu orang mati. Orang mati ni dia bukan belum, memang dah dia tak mukallaf dah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, mati, yani wajib, perkara yang wajib mandi pertama ialah mati. Maka wajib ke atas orang yang hidup memandikan akan dia akan orang mati.
Okey, mati ni seperti biasalah selalu kita sebut tuan-tuan, makna mati ni merujuk kepada bangkai manusia. Jadi mati ni kita kena tahulah asal dianya, penggunaan asal dia tu bahasa Arab. Jadi dimelayukan mayat, jadi orang panggil apa, berasal daripada mayat. Apa panggil mati ni silap. Mayat dengan mati, mati dulu sebelum mayat, silap. Mati dulu. Apa maksud mati? Mati itu berpisahnya roh daripada jasad. Itu orang panggil mati. Dia hampir sama dengan bangkai. Bangkai pun sama juga. Apabila berpisah roh daripada jasad, maka panggilan kitanya dipanggil mati. Apabila mati saja orang panggil apa? Orang panggil bangkai. Dia hampir samalah. Bangkai pun takrif dia macam mana? Izalatul hayah bighairi zakatin syar'iyatin. Hilang nyawa. Apabila nyawa hilang tanpa orang panggil disembelih mengikut prosedur syarak, maka dipanggil bangkai. Mudah bahasa kita, apabila mati saja dipanggil bangkai. Jadi bangkai manusia itu dipanggil mayat. Orang yang mati itu dipanggil mayat. Mayat tu apa dia? Mayat itu bangkai manusia. Mati tu apa dia? Mati tu hilang nyawa. Maka wajib atas orang yang hidup. Wajib ni tuan-puan dipanggil fardu kifayah. Bukan wajib dia nama fardu ain, tidak. Tapi wajib di sini wajib fardu kifayah. Fardu kifayah ni memadai seorang yang mengurus ataupun seorang yang memandikan mayat ini ataupun mengurus jenazah ini, maka gugurlah kefarduan ke atas orang lain di dalam qaryah tersebut. Itu dipanggil fardu kifayah. Tapi kalau kesemuanya tidak ada mana-mana orang yang tolong mengurus jenazah ataupun mayat, tolong mandikan dia, tolong kafankan dia, tolong tanamkan dia, maka kesemuanya orang dalam kampung tersebut, dalam taman tersebut dihukumkan haram. Tetapi wajib orang hidup memandikan dia. Tetapi ni sidra, sungguh pun begitu, jika mayat itu mandi sendirinya sendiri mayat, nescaya memadai, nescaya sah dihukumkan mandi tersebut. Jadi sungguh pun kata orang hidup yang wajib mandi, orang hidup. Tapi boleh tak mayat itu dia mandikan sendiri? Jawab dia boleh dan sah. Tak perlu lagi orang hidup mandi kali kedua. Apabila kita tengok mayat ni tuan-puan belum dikafankan, dia bangkit mandi sendiri, kita lambat, dia kata tunggu puak ni. Kita tak sabar nak pergi kubur. Tunggu dia orang ni lambat, dia pun bangkit pergi kat toilet, pergi kat bilik mandi, ataupun pergi tempat orang dah sedia siap dah tempat untuk mandi kan, tak angkat lagi. Maka dia bangkit sendiri, nyok duduk atas tempat yang disediakan itu, dia mandi sendiri. Kita pun tengok pelik juga, kita pun lari. Adakah orang hidup ini kena mandikan balik? Tak wajib, gugur. Kenapa? Kerana tuan-puan, syarat sah mandi jenazah ini dia bukan disyaratkan mukallaf, dia syarat jenis mukallaf. Asalkan jenis mukallaf, sah memandikan mayat. Itu kita kena tahu syarat sah mandi wajib. Tetapi jika mayat itu mandi sendirinya sendiri mayat, nescaya memada, yakni sah. Itu dia cerita. Dan memada, yakni dan sah mandi mayat itu oleh jenis mukallaf. Jadi syarat sah orang yang nak memandikan mayat itu mesti dia jenis mukallaf, walaupun sekarang dah tak mukallaf, tapi dia berada dalam kategori mukallaf. Dulunya dia mukallaf, setelah dia mati dia tidak lagi mukallaf, tetapi dia berada dalam kategori mukallaf. Dia mandi ni simple daripada ibadat lain. Okey, sebelum kita dia perincikan maka memada tu
dia nak cerita tuan-puan jenis-jenis mukallaf. Contoh tu, kanak-kanak, jin, itu jenis, dia nak contoh jenis mukallaf. Sebelum kita nak perincikan jenis mukallaf tuan-puan, saya ulang lagi, dia punya basic ataupun asas dalam pengurusan mandi ni, ya. Jadi mandi ni, mandi wajib ini, kita panggil mandi mayat. Mandi mayat ini termasuk wajib lah, mandi mayat. Dia pertamanya, syarat sah mandi itu, mandi mayat itu, dia tak disyaratkan mukallaf. Tak disyaratkan orang yang mesti akil, orang yang mesti balik, tak syarat. Kalau mukallaf ni tuan-puan, dia terma, dia merujuk pada apa? Terma ni kita diguna pakai dalam bahasa syarak. Itu penting kita kena tahu dia punya terma ataupun bahasa komunikasi syarak. Dia beza dengan bahasa komunikasi semasa. Jadi sebab tu kita kena kuasai ilmu syarak tuan-puan, kita kena kuasai bahasa syarak. Apabila syarak sebut mukallaf, dia merujuk kepada orang yang dipertanggungjawabkan hukum syarak ke atasnya. Jenis orang itu akil, balik, ni basic. Dia panggil 2 syarat asas mukallaf. Dia ada 5 ke semuanya. Tapi asasnya orang yang akil, balik. Maksudnya orang yang dah sampai umur, dia mukallaf, dan orang yang sempurna akal dia tak gila. Dan dia dah balik, dia tak gila, itu dipanggil mukallaf. Jadi syarat mandi ni tuan-puan, syarat mandi jenazah tak disyaratkan mukallaf. Tak syarat orang itu mesti gila, tak gila. Tak syarat orang itu mesti dewasa ataupun dah balik. Kanak-kanak pun boleh. Kanak-kanak ini dia panggil jenis mukallaf. Dia belum mukallaf, tapi dia jenis mukallaf, dia bakal akan mukallaf. Orang gila tak mukallaf, tapi dia jenis mukallaf. Sebab tu orang gila tuan-puan boleh juga memandikan jenazah. Kalau kita tengok prosedur dia mandi betul mengikut syarak, sempurna, cantik, maka status dia hukum dia sah. Kenapa? Kerana mandi jenazah tuan-puan, dia bukan macam mandi wajib mengakadah tu. Mandi jenazah dia tak disyaratkan wajib niat. Hukum niat itu sunnah. Kalau tak wajib niat, maka boleh orang dia jenis mukallaf. Dia dihukumkan wajib mandi. Mandi tu wajib, tapi niat tu tak wajib. Dia panggil wajib mandi, sunat niat. Niat tu sunat. Telitah di hati aku memandikan mayat ini, itu sunat. Tak telitah pun tak apa, asalkan kita jiru air tuan-puan, tengok rata ke semuanya, sah, gugur kefarduan. Kenapa? Kerana hukum memandikan itu wajib, hukum niat mandi itu sunat, dan hukum mengambil wuduk juga sunat. Lepas tu boleh, dia boleh, orang gila, kanak-kanak, dan juga orang yang dah meninggal, orang yang dah mati, boleh memandikan dirinya. Yang ini sebagaimana selalu kita sebut, karamah yang berlaku kepada Syekh Ahmad Badui itu, dia seorang wali Allah yang besar. Setengah ulama kata dia seorang sufi. Dia bukan saja seorang alim fiqh, Syekh Ahmad Badui ini, dan dia juga merupakan ahli sufi. Karamah dia, apabila nak murid dia standby nak kafan atau nak memandikan dia, maka dia bangkit mandi sendiri. Itu Syekh Ahmad Badui. Dia seorang alim, seorang alim besar. Dan dia juga wali seorang sufi. Ulama kata dia ni sufi ni, title dia wali kutub. Dia wali ni dia ada banyak, ada wali kutub, wali abdal. Wali kutub ni ketua wali satu zaman, seorang saja. Mati dia diganti wali, mati dia baru diganti, mati dia baru diganti. Imam Syafi'i mati dia diganti wali lain, mati sahaja wali kutub diganti wali kutub lain. Baik, maka kita nak tengok tuan jenis mukallaf ni siapa. Jenis mukallaf ni
supaya kita tahu siapa yang boleh memandikan jenazah. Maka memadai ini sah mandi akan jenazah tadi, akan mayat itu oleh kanak-kanak. Anak yang belum balik boleh mandikan jenazah. Tengok ayah dia meninggal, dia yang masih umur 12 tahun belum balik, baru umur 9 tahun belum balik, dia nak memandikan bapaknya, dia nak memandikan ibunya, sah. Tak perlu orang lain mandikan balik. Dan jin, dan hantu, dan dimandikan oleh hantu. Kita jin tak kenal tuan-tuan, kena buat hantu. Orang Melayu mana kena jin, kalau dia kenal pun jin Samsudin ya. Hantu lah. Siapa yang mandikan dia? Hantu raya, hantu Jembalan, Pontianak, yang mandikan dia ni hantu bungkus. Itu nama-nama hantu. Nama hantu ni lebih 14 jenis nama. Ada setengah tu lebih 7 jenis nama. Nama hantu bagi orang Melayu: hantu pucun, hantu Jembalan, hantu sungai, hantu laut, hantu bungkus. Tu bungkus. Hantu pucun tu macam pucun tu. Hantu bungkus ni tuan, dia tengah malam kita berjalan-jalan, bungkus ni tuan, dia menjelma seperti mayat yang dikafan dalam keadaan terbaring. Tu dipanggil hantu bungkus. Berbungkus dengan kafan, tu panggil hantu bungkus. Nama banyak hantu. Hantu bukit, hantu gunung, hantu semua. Hantu laut, hantu paling power sekali lah tu laut. Bahaya tuan-tuan, hati-hati pergi laut, pergi sungai, bahaya. Nak tanya lebih kena tanya ayah anda kita. Saya jenis kena hantu je, tapi tak pandai nak ni dengan hantu. Just kenal je, tak pandailah nak berdialog ke, nak buang dia ke, nak halau dia ke. Hantu jangan dia jahat tuan-tuan, dia kacau kita. Tuanku saya sebelum ni tuan-tuan, anak murid pada pengarah ni, Tuanku Haji Omar, anak murid tua kepada pengarah Tuanku Haji Cik ni. Dia mengaji lebih 40 tahun juga dengan Tuanku Haji Cik. Dia ni 100% ilmu Tuanku Haji Cik dia sempat dia copy paste. Cara dia mengajar pun copy paste. Cara dia duduk, cara dia jawab, dia memang betul-betul copy paste lah kita bagi. Kalau orang tak kenal, saya dah belajar dua-dua, jadi saya tengok Tuanku Haji Cik pengarah ni, nama dia Tuanku Haji Cik. Murid tua dia nama dia Tuanku Haji Omar. Kalau orang tak kenal, orang tengok Tuanku Haji Omar, sebiji Tuanku Haji Cik. Cara dia duduk baca, cara dia jawab, lenggok bahasa dia tuan-tuan, dia dah lama sangat sampai tertiru lah. Dia bukan nak tiru sangat, tertiru. Jadi dia ni amalan-amalan hampir 100% dalam kitab Tuan Guru Haji Cik. Dia mengarang satu kitab nama dia Luqtatul Awrad, himpunan amalan-amalan zikir, selawat, dan juga depan itu amalan pemakanan. Saya belajar bab pemakanan dalam kitab pula. Di belakang itu zikir. Jadi adalah cara nak halau jin. Sebab Tuan Guru ni dia sangat mesra dengan jin, sangat hampir dengan jin. Jin tu dia ada jin yang belajar dengan dia. Jin Tuan Guru Haji Cik ni, Tuan Guru Omar tak masyhur lah. Jadi dia cerita apa? Dia kata jin ni walaupun dia rajin belajar, tetapi sikap dan perangai dia tetap jahat. Takkan mengatakan jin tetap jahat. Kadang-kadang duk belajar ni, datang sama-sama dengan kita belajar tuan-tuan, kita yang dia kenal ni, dia tak kenal lain ni, kita dia kacau lagi. Dia kacau. Kadang-kadang hak dia kacau tu orang satu seperguruan. Dia mengaji sekali, kita duk mengaji, dia boleh kacau kita. Tu nak ceritanya jangan percaya kat jin. Lepas tu letih main dengan dia. Tunggu saya kata, aku kalau minta tolong lah nak main ngaji ni, aku fikir banyak kali. Dia kata, sebab apa? Letih. Letih main ngaji, dia kacau. Lepas tu ayah anda kita dia tak berubat lah. Tak berubat lah. Jangan minta orang ubat dengan dia. Kalau saya minta tu lain lah tuan-tuan. Dia kacau. Kadang-kadang kita balik, dia kacau dalam mimpi kan. Kita tidur je dia kacau. Saya balik semalam tuan-tuan, saya je ni tak berubah orang. Memang saya tak berubah. Saya masa saya duduk belajar lagi,
Bukan belajar ayat-ayat nak berubat pun baca kitab, belajar kitab. Tapi ada dalam kitab tu baca ayat-ayat ni, ayat ni kita tahulah kan. Kita tak berubat orang pun. 2 hari lepas saya bersembang dengan seorang imam tu, dia kata di akhir hujung perbualan dengan dia tu, dia banyak tanya soalan sifat. Saya kata saya tak berubat, tapi saya tahulah sikit-sikit ayat-ayat sifat tu. Dia kata sebenarnya saya ni Ustaz ada gangguan. Kacau. Tapi sekat tu je lah. Okey lah, kata tak apalah, dah tahu, bacalah ayat apa-apa kan. Balik rumah tu saya tidur tu pukul 1 lebih tidur. Datang jin dalam mimpi. Dah lama dah sekat saya duduk tempat jenderam ni, jin tak kacau tuan-tuan. Dulu masa duduk di Ampang, jin kacau. Sebab sebelah rumah saya tu rumah yang keras. Di Ampang tu tuan-tuan, hampir setiap bulan jin datang kacau. Sebab dia berjiran. Rumah sebelah saya tu dia rumah India. Dan mengikut owner rumah saya kata India sebelah tu mati dalam rumah. Mati dalam rumah ni, rumah tu dia siap ada pemujaan lah. Patutlah saya kata, saya nak tidur sebelah pun kacau. Memang setakat saya pindah sini 3 tahun lebih tuan-tuan, memang tempat tu clean lah, cantik lah. Tak pernah dia datang kacau dan ziarah. Cuma kadang-kadang je ditunjuk rumah sebelah tu kan, rumah kosong, rumah sebelah saya tu sekarang di Jeneram. Kalau tuan-tuan pergi, rumah usan, rumah lama, dah berpuluh tahun tak tinggal rumah tu. Hanya bumbung je ada, dinding pun ada sebelah je ya. Tapi kadang-kadang dia kacau. Orang pergi nampak lampu, dia kacau orang lain lah. Saya tak pernah tengok pun lampu. Orang kadang-kadang ustaz, jiran ustaz kadang-kadang nampak lampu. Kata mungkin dia nak tunjuk dia ada lah tu. Saya kata lampu apa, dah berpuluh tahun dah orang tak duduk. Tak ada dah. Tapi walaupun jiran duduk sebelah, dia tak kacau pun. Melainkan 2-3 malam lepas saya tidur, dia datang. Kacau. Tu saya kata jahat tu. Kita tak ada kacau dia pun, kita tak berubat apa pun. Tak berubat, hanya tu imam tu cakap, saya ni ustaz ada gangguan. Itu je. Saya pun takut, saya pun tak tembak banyak lah. Saya pun cepat-cepat lari balik lah. Patutlah janda kita tak berubat, dia kacau. Bismillahirrahmanirrahim balik. Halau jin. Jin dia tak boleh halau hak mengaji tu, dia tak lari. Dia sebelah kita je. Maka memadam akan dia oleh kanak-kanak dan jin. Jin boleh tu pandang kalau kita bela hantu raya, mati tuan dia, hantu raya itulah mandikan jenazah tuan dia, sah. Tak perlu kita mandikan balik. Kita dah tengok hantu raya duk mandi tumpang. Tu dia. Tak perlu kita ni pergi mandi balik sekali, tak perlu. Hantu raya itulah mandikan, hantu raya itulah kapankan. Semayang jangan bagi kat dia lah, semayang kita. Dan perempuan yang haid dan nifah pun boleh. Dan yang junub, perempuan yang berjunub, dan kafir, dan juga orang kafir. Boleh tuan walaupun orang kafir. Kenapa? Orang kafir dia bukan jenis mukallaf. Orang kafir itu mukallaf. Orang kafir dia mukallaf. Baik. Dia binatang tak boleh tuan. Satu lagi kalau orang tanya, nampak ni, dia kata kau kafir pun boleh, hantu pun boleh, binatang macam mana? So binatang mandi kan. Kera dia ni punya cekap tuan, dia bela kera, cekapnya bukan saja cekap naik ambil buah, sehingga mandi pun boleh. Dia boleh ajar kera ni mandi. Bukan kera mandi sendiri, kera mandikan kita. Kera cari gutu, tu semua ni boleh dia ajar. Mandikan, dia pandai. Apabila dia ajar tuan kera ni, dia boleh diajar sehingga pandai mandikan tuan dia. Adakah sah? Jawab dia, kera tidak sah. Kenapa? Kera bukan mukallaf dan juga bukan jenis mukallaf kalau bab mandi jenazah. Tetapi berbeza tuan, dalam bab sistem bersuci, dalam bab bersuci najis, kera boleh. Pula kok mana pula? Bersuci najis tuan-puan, contoh, sama ada najis tu ringan, najis tu sederhana, tahi atas lantai kita, tahi ayam ke tahi burung ke, kita langkah dia ingat tuan-puan, langkah bersuci ni pertamanya buang air najis, yang keduanya kita jirus air ataupun kita basuh sehingga
penilaian kita zon suci, maka suci hukum dia. Jadi kesimpulan 3 langkah. Buang diri najis, lap buang dulu, jangan basuh sambil diri ada, jangan. Cuma cara nak buang tu banyak. Boleh dibuang dengan cara biasa, ambil kain lap, ambil tisu lap. Boleh juga dibuang dengan cara air. Spray yang pertama itu singkirkan najis. Boleh juga buang cara dengan menggunakan air. Yang kedua, baru langkah kedua, baru mula basuh. Basuh apa? Basuh najis. Basuh tempat najis. Basuh tempat yang kena najis. Yang ketiga, basuh tu tuan-puan, penilaian. Ini langkah ketiga, penilaian kita suci tu pun tidak. Maka standard nilai menggunakan standard zon, bukan yakin. Dia ada 2 standard, yakin dengan zon. Zon ini sangkaan hati, dengan kadar kita basuh ini, dengan kadar gosok kita ini, dihukumkan suci. Maka rizak dia ini suci. Siapa nak basuh? Ini kena tahu. Siapa yang nak membasuh dihukumkan suci? Sama ada orang boleh ataupun tak disyaratkan orang, dia terbasuh, dia tidak disyaratkan fi'lul fa'il, dia terbasuh. Macam mana terbasuh tuan-puan? Seperti lantai kita, tangga kita, hujan turun lebat tuan-puan, hilang air, dan kita tengok punya lebatnya hujan turun, tangga kita dah tak ada najis. Tangga rumah kita tuan-puan, contohlah, hari ni dah tak ada dah tangga, contoh sajalah, tangga rumah kita dah tak ada dah najis. Kenapa? Kerana terbasuh. Hujan lebat, habis air, dan dah hilang ciri-ciri, dah tak ada warna, tak ada bau dah. Apa hukum dia? Tempat tersebut nak kena basuh balik dah? Tak perlu basuh balik. Dihukumkan tempat itu suci. Kerana tuan-puan, dalam bab bersuci, dia tidak disyaratkan fi'lul fa'il, tidak disyaratkan perbuatan orang mukallaf, tak. Dia hanya syarat terbasuh, walaupun bukanlah orang mukallaf, bukan daripada kategori mukallaf, walaupun tak mukallaf pun boleh. Sebab itu tuan-puan, kalau orang tanya boleh ataupun tidak binatang yang bersuci, boleh. Kenapa boleh? Pertama, dia tidak disyaratkan perbuatan mukallaf, hanya terbasuh. Yang kedua tuan-puan, dia tidak disyaratkan niat, tak wajib niat. Cuma niat tu tuan-puan, niat basuh ni kita nak pahala, baru kita niat, sunat niat. Niat apa? Basuh kerana Allah Ta'ala. Kan kita basuh kecil, basuh najis tuan-puan, kan kita qada hajat kita basuh, terberuk kita basuh. Ada kalanya wajib basuh, ada kalanya sunat basuh. Maka nak basuh itu, siapa yang nak basuh? Kita sendiri pun boleh. Basuh kecil kita boleh basuh sendiri. Kita tak nak basuh, boleh suruh orang lain basuh. Panggil siapa nak tolong basuh kecil kita. Nak upah, boleh upah. Tak nak upah, okey, basuh, panggil isteri kita. Ataupun nak basuh najis kita, boleh. Siapa basuh najis kita? Kita sendiri boleh, orang lain pun boleh. Nak suruh kera boleh. Kera tolong basuh kencing dia, boleh. Kera tolong basuh punggung dia, bentuk dia berok, boleh. Jangan buat pelik tu puan. Jangan duk fikir seminggu. Fikir seminggu, boleh ke kera tolong basuh kencing dia? Kera basuh kencing, kera pun sah. Apa tu kera basuh kencing kita? Ya be. Itu cik. Mayat tu termandi, letak tengah panas, letak. Adakah terangkat kewajipan? Adakah disyaratkan fi'lul fa'il mandi ni? Mandi ni dia kena syarat fi'lul fa'il. Sebab apa? Sebab mandi tu, mandi ini bukan mandi wajib ni mandi jenazah. Tapi status wajib lah. Status mandi tu wajib. Status memandikan jenazah itu wajib. Cuma niat itu tak wajib. Tapi kalau mandi mengangkat hadas dengan sebab jima, nombor 2 nanti, itu status wajib, niat pun wajib. Itu beza. Itu sebab tu dia tak boleh orang lain niat. Dia kena niat. Orang lain mandi tak apa, tak apa. Contohnya kena hujan, air itu datang, dia niat, okey. Sama juga jenazah pun, kalau kita tengok kita air hujan, bukan usaha kita pun je.
Bukan usaha kita tapi kalau kita tengok rata ke semuanya, kerana mandi ni ada syarat dia, kena meratakan seluruh anggota. Dikira juga. Okey, habis ada isu yang kompleks gitu, tapi tuan-puan mungkin tak berapa nak kita akan bincang lain kali lah. Mungkin tak berapa, kalau permulaan cerita ni dia tak berapa nak tangkap lagi, tapi kita ulang banyak tu dia boleh nampak lah. Iaitu isu tadi kita kata, kalau kera tolong sucikan najis, kita sah. Kera sucikan punggung dia pun boleh dikira. Dikira. Macam mana dikira? Ini ada isu tuan-puan disebut dalam kitab Durrul Bahiyah, di kitab Usul Fiqh. Binatang, apabila kita solat tuan-puan, tajuk ni tuan-puan kita belajar bab bersuci. Nanti ada topik bersuci di tempat lain, tuan-puan boleh follow. Bersuci itu dia ada kaedah bersuci, ada lebih kurang 7 ke 6 saya kumpulkan kaedah dalam kitab Hidayatul Sibyan. Dia lebih kurang 4 kaedah bersuci. Ada satu kaedah tuan-puan, tiap-tiap binatang yang hidup semuanya suci. Binatang hidup kesemuanya suci, melainkan anjing dan babi. Apa maksud dia? Kalau kita solat, binatang itu datang atas belakang kita, parking di pohon kita. Kita duduk tahiyat akhir tu, Pak. Datang kucing. Kucing ni hiduplah. Datang kucing naik parking atas pohon kita. Setengah orang tu dia eloklah. Dia tolak kucing tu, dia takut batal solat. Dia tolak kucing takut batal solat. Dia tolak kucing lompat naik. Dia tolak kucing lompat naik. Tapi dia biarkan. Adakah batal sembahyang dia? Jawab dia, tak batal sembahyang. Kenapa? Kerana semua binatang ini dihukum, semua binatang ini hidup dihukumkan suci, walaupun dia binatang yang bukan halal dimakan. Lalu lebih kompleks lagi, orang pun tanya, dia kata, mana boleh tak batal Ustaz? Binatang ini dia kata dia bawa najis, di punggung dia najis, dia tak pernah pun basuh begok dia. Mana ada kita pernah tengok kucing basuh begok? Tak pernah pun. Kucing begok, kucing kencing, mana dia ada basuh? Tiba-tiba datang parking kita, mana boleh? Bagus juga soalan dia. Itu nampak kompleks sikit tuan-tuan. Tapi walaupun dia memang dia tak pernah basuh begok, memang kucing tak pernah basuh kencing, walaupun dia kucing yang kita latih dia kencing di tandas, dia tak pernah basuh. Melainkan yang kita jaga, kita basuh. Kita mandikan, kita basuh. Tapi kucing yang biasanya kita tak mandi ni, kalau kita mandi pun kita tak basuh di bontok dia pun, tuan-tuan. Macam mana hukum ni? Jawab dia sah. Itu nak jawab tu. Sah macam mana jadi tak basuh tu? Dalam kitab sebut tuan-tuan, banyak kitab, bukan saja kitab Durrul Bahiyah, kitab Usul Fiqh, tapi ada lagi kitab I'anatul Talibin pun dah sebut. Dalam kitab I'anatul Talibin sebut, dia kata yang kata sah ini ada situasi dia, ada syarat dia. Syarat macam mana? Sekiranya kita tak yakin di bontok, di punggung dia, di lubang dubur dia itu ada najis, kita tak yakin ada najis, maka dihukumkan sah, dihukumkan suci kucing itu. Tapi kalau yakin, batal sembahyang kita. Macam mana yakin? Kita duduk solat, tuan-tuan, kita solat, ataupun kita sebelum solat kita tengok kucing tengah begok, kemudian kita solat Allahu Akbar, memang kita nampak lepas dia begok, dia tak pergi lain, terus dia datang parking tempat kita, parking atas paha kita, itu dihukumkan batal sembahyang kita. Kenapa? Yakin ada najis di bontok dia. Tapi kalau kita tak yakin, ada ruang ihtimal, ada ruang andaian. Ini ada kaedah fiqh. Itu dia dalam bab andaian. Ini banyak bab andaian tu pun, banyak kaedah fiqh. Dia panggil muwassa', diluahkan hukum. Islam tidak menyempitkan hukum. Dalam situasi tertentu hukum itu muwassa' luah, dalam situasi tertentu hukum menjadi mudayyak, hukum menjadi sempit. Macam mana luasnya? Sekira tak yakin
dan ada ruang ihtimal andaian untuk dia bersuci. Itu pelik keserupan. Dan kitab sebut macam mana? Dalam kitab sebut sama aja, dia punya segmen dia, dan kitab Dur Bahiyah pun dengan I'anatul Talibin sama, dia punya segmen dia. Macam mana? Ada ruang andaian untuk kita andaikan kebarangkalian, kemungkinan kucing ini selepas dia berak, sebelum dia datang paki kat kita ni, kita tak yakin bila dia berak, tak yakin. Ada kebarangkalian dan kemungkinan untuk diandaikan selepas dia berak, dia pergi terjun dalam mana-mana air yang lebih daripada 2 qalah, barulah dia datang ke tempat kita. Itu boleh diandai. Lalu ulama kata, ada ke dia kucing ni selepas dia berak dia pergi terjun? Tak ada, tapi boleh diandai. Ada kemungkinan, ada kebarangkalian. Maka sekiranya ada kemungkinan dan kebarangkalian, hukum Islam dia akan muassak, dia akan luas. Itu di dalam perbahasan sempit dan luasnya hukum Islam supaya tidak menyusahkan kita. Jadi tak perlulah kita bimbang kalau kucing datang parking tempat kita. Cuma kena jaga bulu je tupan, jangan gugur. Kalau bulu gugur tak boleh. Dia dimaafkan dua helai sahaja. Dan keduanya, ada sikit lagi tupan, kita baca perhabis, lain ringkas je. Sebab keluar mani daripada lelaki atau perempuan yang cukup umurnya 9 tahun tahdidan atau lebih. 9 tahun cukup, ataupun lebih kurang. Itu lebih tu bagi perempuan lah. Bagi lelaki 9 tahun cukup. Ini mani. Okey. Mani ni sama ada keluar itu, sama umumlah mani ni asalkan keluar saja, tak kisahlah cara keluar tu, keluar dengan mimpi ke ataupun keluar dengan lain daripada mimpi. Umum, asalkan keluar mani. Dari lelaki ataupun mani perempuan yang cukup umur 9 tahun tahdid. Yang ni 9 tahun cukup kalau mani. Kalau darah dikira takriban atau lebih ke atas lagi okeylah. 9 tahun cukup kalau mani perempuan dan lelaki. Tapi kalau darah perempuan, dia ada lebih kurang. Dan ketiganya sebab wati. Okey. Sebab ketiga ni tupan dia mudah saja, cuma kita kena tahu makna wati itu saja. Apabila kita tahu makna wati, insya-Allah kita faham sebab yang ketiga. Dan ketiga ini, sebab mandi yang ketiganya ialah sebab wati, sebab jima. Ini dia kena tahu. Sebab kalau dia tak tahu, dia tak dinamakan wati, dia mandi juga. Itu dinamakan mandi yang fasidah, mandi yang tidak dikira mandi mengikut syarak. Dia sangka wati tapi sedangkan tak wati pun. Okey, apa maksud wati itu penjima ini? Wati ataupun kena wati sama, orang yang mewatikan ataupun orang yang kena wati sama wajib mandi. Iaitu, ini tarikh yang pertama. Dia ada 5 definisi wati kesemuanya. 5 mengikut situasi lah tuan. Wati ni, makna wati sama saja. Cuma dalam kitab kita sebut 5 ni mengikut nisbah. Nisbah manusia, nisbah binatang, nisbah jin. Itu dia jadi 5 tu. Tapi umumnya sama konsep makna wati. Apa dia? Iaitu yang kata wati atau jima ini menraib oleh lelaki. Menraib ni yang memasukkan, asal menraib menghilang, menenggelam tu mana raib. Maksud bahasa moden kita dipanggil memasukkan. Bahasa lama dipanggil menenggelamkan, tenggelam. Memasukkan oleh lelaki akan kepala zakarnya. Tu hasyafat mana kepala zakarnya. Atau qadarnya ataupun kadar kepala. Bagi ada orang yang lahir-lahir tak ada kepala tuan, diikut kadar. Ada yang orang lahir tak ada kepala zakar. Memang dia betul macam kayu, tak ada kepala pun. Macam mana nak kira dia punya limit dihukumkan jima? Masuk kadar mana dihukumkan jima? Kalau umumnya tuan, orang yang ada kepala zakat dihukumkan kadar jima ini, dihukumkan jima, dihukumkan wati apabila memasukkan semua kadar, memasukkan semua kepala zakat. Itu saja. Semua kepala masuk ataupun kadar kepala masuk. Itu saja. Terus dipanggil jima. Walaupun orang panggil apa, yang lain itu belum masuk.
Dia dikira mula masuk kepala, tenggelam sekepala semua, itu dah dikira jima'. Tetapi kalau masuk separuh kepala, belum dikira jima'. Kalau dia mandi juga tuan-puan, dipanggil ibadat yang fasidah, ibadat yang rosak, tidak dinamakan ibadat, dia buat juga. Itu kena tahu benda-benda yang basic ini. Okey, kita ulang sekali lagi tuan-puan, memasukkan ke semua memasukkan oleh lelaki akan semua kepala zakar atau kadarnya, kadar kepala zakar. Masuk itu ke dalam faraj perempuan ataupun ke dalam dubur lelaki. Ataupun ke dalam dubur khunsa ataupun ke dalam dubur perempuan. Ini semua dipanggil liwat. Liwat itu pun dipanggil jima' juga tuan-puan, wajib mandi. Bagi orang liwat, hukum liwat itu adalah haram, tapi nak cerita dari sudut wajib mandi, termasuk wajib mandi juga. Apabila dia menenggelamkan ataupun memasukkan ke semua kepala zakar dalam dubur khunsa ataupun dubur perempuan ataupun dubur lelaki, maka dihukumkan dia itu jima', wajib mandi. Dan jikalau ini ini nak menegaskan, walaupun tiada keluar mani sekalipun, maka jadi junub, maka dihukumkan dia itu berjunub walaupun tak keluar mani. Jadi keluar mani itu sebab lain. Itu sebab nombor 4. Sebab yang tadi, sebab nombor 2. Ini sebab yang ketiga, ini jima'. Walaupun dia tak keluar mani, dihukumkan wajib mandi. Keluar mani tanpa jima', dihukumkan wajib mandi, kerana sebab yang berbeza. Saya tuan-tuan, tarikh yang pertama, iaitu dia memasukkan kepala zakar ataupun kadarnya ke dalam faraj ataupun ke dalam dubur lelaki ataupun dubur khunsa ataupun dubur perempuan. Itu tarikh yang pertama. Maka jadi junub orang yang mewati dan orang yang kena wati. Dua-dua itu dipanggil junub. Dipanggil junub. Orang yang wati dan orang yang mewati, dua-dua sama. Yang kedua, atau ni tarikh wati yang kedua. Dia ada 5 tarikh semua tu berikut nisbah. Umumnya kita tahu dah, memasukkan ke semua kepala zakar ke dalam faraj perempuan ataupun dubur perempuan, lelaki dan khunsa, itu sama. Yang kedua, makna wati yang kedua, atau menghaib atau memasukkan oleh lelaki, akan hasyafah zakar. Ini memasukkan oleh lelaki itu, memasuk apa dia? Ke semua kepala zakarnya atau kadarnya ke dalam faraj ataupun dubur jin. Dipanggil wati juga. Dia wati jin, sama juga. Pantan jin berupa, dia kejar. Ni zaman Nabi Lut, sebelum Allah balik bumi, kemuncak kepada maksiat. Dia panggil kemuncak kepada gila. Gila dia ni, melekat pun dia kejar, asalkan laki. Itu dipanggil kemuncak maksiat zaman Nabi Lut. Ialah ketika itu bermaharaja lelanya liwat, sehingga mana asalkan nampak je rupa orang lelaki, dia akan kejar untuk diliwat, walaupun melekat yang merupa lelaki. Dia kejar melekat nak liwat. Itu nak cerita dahsyatnya orang penduduk Nabi Lut, sehinggalah Allah bayar cash. Jadi umat Nabi kita je Allah tak bayar cash. Umat Nabi kita ni buatlah macam-macam kerosakan, kefasikan, kemaksiatan, bermaharaja lela, Allah akan tangguhkan azab. Kenapa? Kerana rahmatnya Nabi kita menyebabkan umat dia pun tertempias. Itu dia panggil kehebatan dan ketinggian title Nabi kita di sisi Allah Ta'ala, menyebabkan Allah Ta'ala tak bayar cash segala kerosakan yang dilakukan oleh umat dia. Dia bayar dekat akhirat. Sebab tu liwat ni dia berlaku sepanjang zaman tu, bukan hanya Nabi Lut. Sepanjang zaman ada liwat, cuma Allah Ta'ala tak terbalik bumi je lah. Okey, habis yang kedua. Tarikh yang ketiga,
ataupun makna wati ketiga, ataupun menghaid oleh lelaki akan zakarnya atau qadarnya ke dalam faraj atau dubur binatang. Ini tarikh ketiga. Jadi apa tarikh ketiga tuan-puan? Memasukkan oleh lelaki akan semua kepala zakarnya ke dalam faraj ataupun dubur binatang. Hukum dia haram sama dengan liwat. Bukan nak cerita hukum haram tu, tapi nak cerita jadi jima', jadi wajib mandi walaupun dia jima' itu binatang, hukumnya adalah haram. Nombor 4, atau meraib oleh binatang akan zakarnya. Ni terbalik tuan-tuan. Nombor 4 ini sebuah binatang pula. Binatang yang jima' orang, binatang pula rogo manusia. Apa hukum dia? Hukum binatang tu tak ada lah tuan-puan. Hukum orang tu wajib mandi. Haram ke orang? Apa nak haramnya binatang yang rogo dia? Ni pelik-pelik soalan tanya tuan-puan. Ada satu tempat tanya. Ni belajar kita ni dululah. Saya duduk tempat lain. Saya duduk KL ni baru majlis tak khatam lagi tak ni. Dia kata, "Ustaz, binatang rogo manusia apa hukum dia?" Hukum apa? Dah hukum binatang rogo. Apa nak hukum atas binatangnya? Binatang ni tuan-puan, jangan kata dia rogo orang, tak haram. Dia rogo sama dia, ada dia kahwin. Mana dia kahwin dulu tuan-puan? Ayam sampai 10 ibu. Bapa ayam tu, bapa ayam hebat tuan-puan. Wilayah dia tu, dia ada wilayah dia bapa ayam tu. Sebab tu dia border tuan-puan, border ni semua dia kontrol. 10 ibu. Berbelah-belah ibu. Benar mana dia kahwin? Dia tak kahwin. Dapat anak tuan-puan, semua anak dengan bapa ni tak pernah kahwin pun. Apa hukum dia? Haram. Haram apanya? Kalau sesama dia pun tak haram, apatah dia rogo orang. Orang itu mungkin dia nak tanya. Saya kata orang ke? Orang pun tak ada haram atau haram itu. Bukan orang yang dia rogo binatang, dia dirogo lain. Kalau dia yang merogo binatang, haram. Haram atas orang yang jima' binatang, haram. Binatang tu tak haram lah. Wajib mandi orang. Binatang wajib mandi. Jangan mandi ke pula binatang. Orang haram, ya. Orang wajib mandi, ya. Binatang tak haram, tak wajib mandi. Jangan mandikan pula binatang. Itu memang dia gila. Patutlah ya, dia rogo binatang. Orang gila je. Habis tarikh keempat. Dan tarikh kelima tu, tarikh terakhir. Tarikh keempat ni, memasukkan oleh binatang akan zakarnya ke dalam dubur lelaki ataupun dubur khunsa ataupun dubur perempuan. Binatang apa ni tuan-tuan? Kalau binatang tu jenis ada hasyafah, macam kera ada hasyafah, maka tenggelam hasyafah dia dikira wajib mandi. Ataupun yang terakhir, makna wati kelima, ataupun meraih oleh binatang ke dalam faras. Tadi ke dalam dubur, ini ke dalam faras perempuan akan semua zakarnya, maka jadi junub segala mereka yang tersebut itu. Jadi junub mereka itu tiada binatang, tiada jadi junub binatang. Habis. Dia keempat tuan-tuan, kelima ke enam tu kita express sebab tak perlu detailkan. Yang keempat wajib mandi, keempat ketika berhenti darah haid. Tu wajib mandi, ni kita maklum tuan-tuan. Berhenti saja darah haid wajib mandi. Cuma isu dia adakah segera, adakah boleh delay. Jawab dia tuan-puan, ada isu situasi orang perempuan berhenti darah wajib segera mandi, ada situasi berhenti darah tak wajib segera mandi, cuma sunat segera. Macam mana situasi wajib segera? Sekiranya berhenti darah, nak masa untuk dia solat tuan-puan hampir, ketika tu wajib dia mandi segera, tak boleh tangguh. Kenapa tak boleh tangguh? Kalau dia tangguh menyebabkan tak sempat dia nak solat dalam waktu, itu haram. Dia menangguhkan mandi wajib. Tak boleh. Tapi kalau situasi lambat lagi untuk dia melakukan ibadat, maka tak wajib segera. Boleh dia tangguh 2 jam lagi, 3 jam lagi, ataupun dekat dia nak solat baru dia nak mandi, boleh. Cuma kalau nak pahala tuan-tuan, sunat dia segera mandi apabila berhenti darah, terus mandi.
Walaupun nak solat 2 jam lagi, untuk dapat pahala sunat. Baik, yang kelima, dan kelimanya berhenti keluar darah nifas, sama. Dan yang keenamnya wiladah. Wiladah ini sebab wajib mandi yang keenam ialah wiladah, iaitu wiladah ni apa tuan-tuan? Wiladah ni bukan darah, jangan tersilap, bukan darah wiladah. Banyak kita duk tersilap tuan-tuan, kata apabila sebut wiladah kita sangkakan darah wiladah. Bukan. Wiladah ini semata-mata melahirkan anak, itu dipanggil wiladah, wajib mandi. Keluar saja anak tuan-tuan, wajib mandi. Cuma kenapa orang perempuan tak mandi lagi? Kerana disusuli dengan nifas. Apabila disusuli dengan nifas, dia ada 2 hadas. Pertama ada hadas wiladah, yang keduanya hadas nifas. Maka tunggu habis nifas 40 hari ataupun 30 hari lebih, ketika tu baru dia mandi. Dan cara mandi dia boleh untuk dia ni angkat satu jenis saja, mengangkat hadas besar, ataupun boleh dia nak spesifik, aku mengangkat hadas nifas, ataupun boleh dia nak dan nifas dan wiladah, boleh. Sebab dia panggil berkongsi hadas di antara wiladah dengan nifas. Wiladah ni erti wiladah semata-mata beranak. Apa dia beranak? Beranak ni dalam kitab bahasa lama tu pandang melahirkan anak, iaitu habis keluar sekalian juzuk seorang anak. Sama ada keluar dengan jalan beradat, jalan biasa, jalan normal, ataupun dengan dibelah perut ibunya, dipanggil beranak, dipanggil melahirkan anak. Jadi bila nak melahirkan anak ni tuan-tuan, dipanggil lahir anak, wajib mandi ni kalau tidak ada nifas, iaitu keluar ke semua baby ataupun juzuk. Ke semua baby maksud apa? Maksud dia tuan-tuan, kalau baby tu ada 2 kembar, keluar baby pertama belum dinamakan wiladah, belum dinamakan melahirkan anak yang sempurna, belum, kerana di dalam rahim masih ada lagi anak, belum dipanggil wiladah, belum dipanggil melahirkan anak. Begitu juga kita akan bincang nifas akan datang, darah nifas. Macam mana nak ukur darah nifas, bila mula, bila tamat. Jadi kalau 2 anak dalam rahim tuan-tuan keluar ke semua 2 anak itu, barulah dinamakan wiladah, baru dia wajib mandi kalau tidak ada darah nifas. Tapi kalaulah tempoh nak keluar anak pertama, dia ada kembar tuan-tuan, tempohnya contohlah sampai berjam-jam, ataupun sampai seharian. Contoh pagi keluar anak pertama, susah nak keluar anak nombor 2 tuan-tuan, bila malam baru keluar anak nombor 2, maka dihukumkan dia wajib solat, walaupun dia keluar darah itu bukan darah nifas. Dan itu tidak dinamakan darah wiladah, kerana wiladah itu bukan darah. Ini orang silap faham. Darah wiladah ini disangkakan darah, dia kata darah yang mengiringi baby ketika keluar, itu bukan darah wiladah dan bukan darah nifas, itu adalah darah istihadah. Sebab itu kalaulah kita keluar baby pertama 10 jam baru keluar baby kedua, tempoh 10 jam itu wajib dia sembahyang, wajib dia bersihkan balik. Kalau dia tak sakit, kalau sakit tu kadar dia bersemayang dalam keadaan dia mampu. Kalau tak mampu juga wajib dia qada. Kerana status itu belum nifas. Jangan kata 10 jam itu dah nifas, belum. Nifas tak wajib solat. Tapi kalau dia tak nifas, wajib solat itu. Kenapa? Kerana belum dinamakan wiladah, belum dinamakan nifas. Bila nama wiladah? Apabila keluar selepas 10 jam, keluar anak yang kedua, selepas keluar kosong dah rahim, barulah dinamakan melahirkan anak. Dalam bahasa terma dia panggil wiladah. Jadi wiladah bukan darah, dia merujuk pada semata-mata keluar anak, semata-mata melahirkan anak, wajib mandi. Dia panggil berhadas dengan sebab melahirkan anak. Kalau bagi orang, setengah orang tu jangan tuan-tuan, berlaku tak ada nifas ni jangan. Tapi kalau orang yang tidak ada nifas tuan-tuan, wajib dia mandi wiladah. Contohnya lepas melahirkan anak yang kedua, dah keluar dah kembar ni, tiba-tiba tidak disusuli dengan darah nifas, tak disusuli dengan darah nifas dalam tempoh nifas itu, maka wajib dia mandi. Mandi apa? Mandi wiladah. Nanti topik baru bulan depan kita akan masuk topik baru, iaitu haid, nifas dan istihadah. Wallahu a'lam.
Okey, macam biasa tuan, kita break lebih kurang 20 minit. Kita masuk pukul 11. Pukul 11 kita masuk balik. Kita ada soalan apa Okey, kita akan sambung kitab kedua dan kitab ketiga tuan pukul 11. Seperti biasa kita ada jamuan macam biasa tuan, jamuan makan minuman dan juga makanan. Boleh tempat biasalah, perempuan dan juga lelaki tempat biasa. Dan hari ini pun gerai kita pun ada juga tuan-puan. Gerai pun ada, acah buah juga ada, dan ada juga produk terbaru. Sambal tumi tempoyak pun ada, yang kalau nak try pun boleh. Yang berminat, yang tak minat janganlah. Yang berminat saja. Kalau sedap boleh beli, kalau try tak sedap tak payahlah tuan-puan. Kerana sedap tu benda subjektif. Kalau saya sedap, tapi tuan-puan belum tentu, kerana dia nisbah. Itu akan datang lagi meriah insya-Allah, akan datang lagi banyak produk. Kita nak buka pasar. Macam Nabi buka pasar pertama Nabi depan Masjid Nabawi. Circle ekonomi. Jadi ekonomi Nabi ni dia berpusing di kalangan sahabat. Sebab tu benda pertama tuan Nabi buat selepas dia hijrah, masjid. Benda yang kedua Nabi buat apa tuan? Pasar di depan masjid. Pasar Nabi ni depan masjid dia buka. Nabi total pasar raya besar dia buka, totalnya ini khilaf lah tuan. Totalnya ada yang ulama kata 14, ada yang lebih daripada 14, ada sampai 18 pasar raya besar. Tapi Nabi bermula dengan satu, dia panggil pasar, bermula di depan masjid. Lepas tu kalau tuan-puan tengok di Kelantan, budaya di Kelantan tuan-puan, itu sebenarnya bukan budaya orang sana, itu budaya asal yang dia perintis daripada konsep dan model Nabi buat. Kalau Kelantan tuan-puan kita ni, hari ni kan hari Jumaat, sini kita hari Ahad kan, sana hari Jumaat, hari ilmu. Hari Jumaat dia buka kitab, tak banyaklah buka kitab. Hari ni tafsir hadis je lah. Asalnya buka kitab. Hari ni dia buka tafsir hadis lah tuan-puan. Sian orang-orang yang tak ada basic. Lepas tu kalau tuan-puan tengok depan itu penuh pasar raya. Lepas tu pasar jual kain, jual makanan. Orang Kelantan ni kalau dia pergi mengaji, dia bawa siap-siap duit. Siap duit bawa ni dalam uncang. Beli apa? Beli bawang, beli ikan. Seminggu sekali itulah dia beli. Mengaji ilmu pun boleh, barang pun boleh. Buat balik ilmu penuh dan barang pun boleh. Ikan tuan-puan tempat itulah, bawang, sayur semua ada. Itu dia panggil, itu model asal yang dikreat oleh Nabi kita. Kita pun dah ada tu tuan, roti canai pun dah ada. Sikit lagi kita bawa semua ubat gigi, kita bawa beruh gigi, kita bawa beruyuk-periuk, kita bawa. Wallahu a'lam. Jenama kita lah tuan. Jenama kita, jenama MW tak payah doa, wallahu a'lam. Doa tak payah sebab doa kita letak lepas.